Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Harap semuanya dah bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. So, semakin hari semakin dekat kita dengan hari kemerdekaan Dah kibar bendera belum? Orang kata kalau macam dekat sekolah, kalau sebelum PDPR, kan bulan-bulan macam ni kita dah nyanyi lagu tanggal 31 lah, Ibu Pertiwiku lah kan, kita nyanyi dekat sekolah kan, seronok. Rindu nak dengar suara anak-anak So, hari ini. Okey, walaupun kita punya tajuk ataupun video yang saya kongsikan atas ialah berkenaan dengan guling tenggiling, tapi saya nak recap dulu pada tajuk ini, imbangan stabil. Awak tengok, dikata cuba lakukan imbangan sebelah kaki, siapakah yang dapat mengimbang lebih lama? Awak rasa siapa? Kalau nak tahu, awak kena cubalah buat tengok gaya yang mana satu yang paling lama kan. Baju hijau ke, merah ke, biru. Jadi ini imbangan sebelah kaki. Okey. Kemudian di bawahnya dikata, cikgu tu kata, di manakah kedudukan tangan dan kaki kamu yang membantu kestabilan? Imbangan sebelah kaki di sisi. Okey. Tengok, ada tangan dia kat mana, tangan dia kat mana, tangan dia kat mana. Tangan yang pegang itu satu dan yang ke atas itu satu. Itulah yang membantu untuk mendapatkan kestabilan. Kemudian imbangan sebelah kaki di hadapan. Dapat mengimbang dengan stabil dan lama. Ini juga salah satu cara untuk mendapatkan imbangan. Kemudian di belakang. Seronok kan kalau kita berada di sekolah ataupun sekolah dah buka. Kita boleh buat aktiviti ni kan. Seronok. Tapi yelah sekarang COVID kan. Tak dapat nak buat aktiviti berkumpulan sebab adanya sentuhan. Kita kena berjaga-jagalah. Jaga jarak. Okey. Tapi kalau seorang-seorang tu boleh buat lah. Individu tu boleh buat. Tapi pastikan kawasan yang kita nak buat tu selamat. Janganlah depan TV, tengah dapur, dalam bilik air. Itu tempat-tempat yang tak selamat lah kalau di rumah. Kan? Sebab kadang-kadang dekat TV tu ada barang-barang perhiasan yang mungkin tajam. Ataupun adik tengah bermain. Kan? Dapur pun sama, bilik air pun licin. Jadi kena berhati-hati. Okey, yang ini sokongan teguh. Sokongan teguh ini, dia bercerita tentang berapa banyak tapak sokongan. Kalau kita berdiri tegak, kaki kita dua di bawah, di lantai, di permukaan. So, itu dipanggil dua tapak sokongan. Gambar yang ini, semuanya satu tapak sokongan. Tengoklah. Yang ini di bahagian pinggulnya sahaja. Yang ini kaki sebelah. Ini perut. Okey. Yang ini pun satu kaki sebelah. Lepas tu dia boleh rendahkan badan. Ini semua satu tapak sokongan. Kalau dua tapak sokongan selain daripada berdiri, dia boleh buat macam merangkak macam ni, ataupun secara sisi, ataupun secara menari macam ni, berjoget macam ni. Dan yang ini. Kalau lihat yang baju merah ini, saya minta tolong murid-murid jangan buat di rumah. Kerana mungkin ibu bapa bekerja, mungkin ahli keluarganya sibuk dengan PDPR. Jadi jangan cubalah kat rumah. Mungkin awak kata, saya boleh cikgu, saya boleh. Tapi jangan cuba di rumah. Sebab saya risaukan keselamatan anda. Kalau di sekolah, mungkin kita buat. Kan? Dengan bantuan. Kita buat dengan bantuan. Tak boleh buat sorang-sorang. Kita tak pasti kekuatan kita tahap mana. Kadang-kadang kita yakin. Tapi kadang-kadang mana tahu. Kan? Jadi bahaya. Bahaya. Kemudian yang ini 3 tapak sokongan. Tengok tu tangan dia 2, kaki dia 1 di lantai. Itu 3. Ini pinggulnya 1. Kemudian tangan di 2 belakang ni. Tangan 2 berada di belakang sebagai tapak sokongan. Jadi jumlahnya 3 lah. Okey, ini disertakan dengan lutut jadi juga 3. Yang ini 4. Yang ini nampak ni kaki dan juga lutut pun juga 4 tapak sokongan. Inilah cara kita nak kira berapa banyak tapak sokongan. Senang cerita, senang cakap. Tapak sokongan itu ialah berapa jumlah anggota badan yang berada di permukaan. Di permukaan lantai itulah. Kan? Kalau 3, tangan, kaki 1. Tu 3 lah. Kalau 2 kaki saja, tu 2. Okey. Kalau kaki campur dengan lutut, itu 4. Okey. Jadi tajuk hari ini ligat berputar. Lihatlah putaran ini juga ada pelbagai. Putaran menegak separa. Bila putaran menegak separa ni daripada depan, kita pusingkan badan.
dan kemudian kita menghadap ke belakang. Saya tak boleh menghadap belakang kan, awak tak nampak. Okey? Saya pun tak nampak awak. Jadi kita menghadap ke belakang. Itu ialah putaran menegak separa. Kalau putaran menegak penuh, daripada depan dia pusing, kemudian dia berhenti semula ke depan. Ataupun senang cakap, separa ini putaran 180 darjah. Uish, banyak lagi ke 180 darjah? Taklah. Dia sebenarnya menghadap ke belakang lah. Dari depan, pusing menghadap ke belakang. Kalau 360 darjah, putaran menegak penuh. Daripada depan, pusing menghadap ke depan balik. Saya saja cakap 180, 360 tu. Sebab kadang-kadang ada yang tengok dengan mak ayah. Mak ayah tahu, mak ayah faham. Jadi saya ceritakanlah macam tu. Kemudian kita juga ada guling balak. Nampak guling balak? Tangan tegak atas. Kemudian kita pusing. Itu namanya guling balak. Guling balak ni senang lah. Kan? Guling balak ni senang. Sebab dia macam baring, pusing. Siap. Kemudian guling sisi. Guling sisi ni pun kena hati-hati. Yang ini tak perlu buat. Yang ini pun tak perlu buat. Sebab ini kadang-kadang salah buat boleh cedera. Salah buat boleh cedera. Jadi saya tak galakkan awak buat di rumah. Jadi kita belajar ni sebagai salah satu info lah. Informasi, maklumat yang kita boleh tengok dalam buku teks kan. Saya tak nak nanti kalau awak tengok, awak cuba. Jangan sebab saya tak pasti dekat rumah awak tu ada apa ke, ada ahli keluarga ke. Kita risau yang itu Kita risau yang itu. So, nampak guling ke hadapan. Tengok tangan dia. Dia selamatkan dulu leher dan kepala. Baru dia pusing. Okey. Biasa kalau kat sekolah ni seronok. Cikgu dah rindu nak pergi sekolah nak. Aduh. Okey. Seterusnya, guling tenggiling. Posisi tak mengayun badan. Ini yang bila yang hari tu yang awak rakam itu kan. Saya dah tengok dah macam-macam rakaman awak. Kreatif-kreatif semuanya. Tahniah saya ucapkan Syabas, tahniah. Terima kasih pada awak dan juga keluarga Bagus. Bila awak buat tu, saya kagum. Macam-macam bentuk posisi awak buat. Bagus lah, betul lah tu Kemudian, guling hadapan. Nampak guling hadapan ni pun saya tak galakkan awak buat. Guling hadapan permukaan cerun, guling hadapan permukaan rata. Dua perkara ini saya tak galakkan awak buat. Sebab, tengoklah kalau kita buat cerun ataupun rata, guling itu perlukan bantuan. Nampak ada cikgu dia bantuan. Kemudian cikgu tu kata, ikut arahan saya. Ikut arahan pula. Kan? Jadi, tak perlulah buat. Tolong jangan buat di rumah. Ini kita belajar sebagai salah satu info ataupun maklumat yang terdapat dalam buku. Okey. Tamat. Tamat. Jadi, rumusannya untuk hari ini kita belajar tentang guling, tapak sokongan, keseimbangan. Kenapa perkara tiga ni berkait? Sebab, bila kita nak berputar, kita perlukan tangan untuk keseimbangan. Kita perlukan tangan untuk keseimbangan. Sama juga bila kita nak berguling, kedudukan, posisi, kita perlukan gerakkan anggota badan kita supaya kita dapat buat dengan baik. Sebab tu saya sekalikan benda ni. Tapak sokongan dan juga arahan daripada cikgu tu penting. Supaya kita tahu, kita jelas bahawa nak buat ni tak boleh buat suka-suka hati. Bahaya. DJ memang seronok. Tapi dalam seronok-seronok tu ada bahayanya dan perlu perhatian. Kalau di rumah, yalah, kita tahu kadang-kadang ada kawan kita mungkin alatan dia tak cukup ke apa ke, kita tak nak contohlah. So, latihan untuk minggu ni ada dua macam biasalah. Satu ialah interaktif lah secara online dan kedua ialah projek lah. Saya namakan bila kita rakam video itu sebagai satu projek. Jadi, projek awak senang saja. Okey, senang saja. Iaitu merakam video. Sekali lagi merakam video. Saya minta maaf sebab ialah kita perlukan penilaian kan. Jadi kita perlu merakam video. Tak tolong ahli keluarga cakap elok merakam video. Putaran menegak separa dan juga putaran menegak penuh. Jadi putaran menegak separa dan penuh ni awak pusing satu menghadap ke belakang, satu lagi menghadap ke depan balik. Tak apalah, yang ini tak perlu hari ni hantar video-video ni. Saya tak adalah minta hari ni buat, hari ni hantar. Mungkin hari ni awak boleh berlatih dulu. Takut nanti bila mak nak ambil video tu kan tersalah pula kan. Hari ni berlatih dulu. So saya bagi masa sampai minggu depan. It's okay. Sampai minggu depan. Jadi ambil masa lah berlatih dulu. Dan jangan lupa sebelum buat aktiviti, regangkan
badan. Regangkan badan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri. Okay. Terima kasih juga kerana menonton. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.